Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Yang saya muliakan para pegawai dan juga ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Tengku Ampuan Abzan, Bandar Satelit Muazzam Shah. Seterusnya yang diraikan seluruh para puasawan dan tidak dilupakan tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, para pelayar kita. Yang dari utara kita doakan sejahtera, yang dari timur kita doakan makmur,
Yang dari barat kita doakan dapat berkat. Yang dari selatan kita doakan keampunan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan pagi ini memberi manfaat kepada kita bersama. Saya diminta menyampaikan satu tajuk, mudah-mudahan ada manfaatnya, iaitu Ramadan Madrasah Penyucian Jiwa. Saudara, Ramadan kelima sedang bertandang. Semua yang beriman kini diundang membaca zikir Al-Quran berkumandang. Lailatul Qadar, marilah dihadang. Sungguh beruntung mereka yang dapat menjadi kurnia berlipat-lipat. Kepada Allah mereka mendekat. Itulah buah amal yang berkat. Sememangnya, saudara-saudari sekalian, Ramadan Al-Mubarak, kedudukannya sebagai bulan yang mulia itu tak dapat kita nafikan. Kata Syekh Abdul Rahman As-Safuri Asy-Syafi'i dalam kitabnya Nuzhatul Majalis wal Muntakhab An-Nafais, katanya Ramadan ini dia terdiri daripada 5 huruf. Ramadana khamsata ahruf. Farra ridwanullahu lil muqarrabin. Wal mim maghfiratullah lil 'asi. Wad dad dhamanullahu lit taifin. Wal alif ulfatullahu lil mutawakkilin. Wan nun nawalullah lis sadiqin. Kata dia, Ramadan ini kalau kita dikonsonankan, dia akan membentuk satu kata-kata yang begitu mendalam sekali maksudnya. Iaitu Ra, Mim, Dad, Alif, Nun. Ra itu, kata beliau, Ridwan Allah, keredaan Allah. Tetapi untuk siapa? Lil muqarrabin. Orang yang usaha nak mendekatkan diri kepada Allah. Huruf kedua, Ra, Farra, Ridwanullah lil muqarrabin. Yang kedua, Wal Mim. Mim tu wal maghfiratullah lil 'asin. Keampunan Allah kepada orang yang banyak maksiat. Yang ketiga, wadad, dhamanullah. Ini lit taifin. Jaminan Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga dan mendapat keselamatan kepada siapa? Lit taifin. Untuk orang yang beribadat. Wal alif, huruf alif, ulfatullah lil mutawakkilin. Kasih sayang Allah kepada orang yang bertawakal. Dan yang kelima, wa nun nawalullah lis-sadiqin. Keraban kecintaan Allah kepada orang-orang yang siddiq. Yang pertama disebutkan ridwanullah, iaitu redanya Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih. Sebab itu mencari redha Allah ini sangat mustahak. Dan momen yang paling sesuai adalah Ramadan. Kenapa mesti dicari redha Allah? Kerana sebuah ketaatan, apa juga ibadat yang kita lakukan, harganya menjadi melambung di sisi Allah kalau dilakukan dengan niat mencari redha Allah. Dia punya harga lagi mahal. Macam puasa, kalau kita lakukan ibadat puasa kerana selain daripada niat mencari redha Allah, dia markah sikit kurang. Contoh, ada orang puasa niatnya sebab nak kurus. Ini sebab dia, kata alang kepala boleh kurus. Jadi dia tidak sampai kepada makam tertinggi, iaitu dia melakukan ibadat kerana mencari redha daripada Allah. Dan Allah Ta'ala ni, kata para ulama, dia memiliki satu kecemburuan, iaitu apabila ketaatan ataupun amal saleh yang dilakukan tidak dibuat kerana mencari redha dia, tapi kerana nak mencari untung duniawi. Sebab itu nak mendapat redha Allah ini tak lain tak bukan mesti kita memperbanyakkan ibadat. Orang yang banyak beribadat, khususnya ibadat-ibadat sunat. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Seorang hamba-Ku, kata Allah,
tidak henti-henti berfikir cara nak mendekatkan dirinya kepadaku dengan nawafil, iaitu ibadat-ibadat sunnah. Maka kalau begitu cara dia, bersungguh-sungguh membuat ibadat sunat kerana nak dekat dengan aku, uhibbahu, aku cinta kepada orang ini. Dalam hadis kursi disebutkan. Sebab itu, saudara-saudari sekalian, hidup di dunia cuma sementara. Tempat membuat amal ibadah. Kumpulkan kebaikan, himpunlah pahala. Jangan dileka harta dan maksiat. Siapa suka memegang adat, mulialah sifat dengan kerenah. Siapa rajin beribadat sunat, pahala dapat, iman pun bertambah. Sebab itu, saudara, di bulan Ramadan yang ada keberkatan ini, mari kita memperbanyakkan membuat amal ibadah. Dia bulan Ramadan ini, kalau tak buat amal ibadah, kita jadi rugi. Sebab terlalu banyak keutamaan yang dijanjikan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab itu kita bahagikan Ramadan ini kepada 3 ibadat yang paling utama sekali. Pertama As-Siyam, yang kedua Al-Qiyam, yang ketiga Al-Quran. Orang yang puasa ini, As-Siyam ini, begitu Allah muliakan, mulutnya itu di sisi Allah begitu wangi sekali. Padahal bagi orang yang tidak makan, sudah pastilah mulutnya akan mengeluarkan bau-bauan yang tidak selesa. Tetapi pada sisi Allah, disebabkan orang ini sedang berpuasa, Allah isytiharkan bau mulut orang yang puasa ini lebih harum daripada kasturi. Itu sudah nampakkan keistimewaan puasa itu, as-siyam. Begitu juga di bulan Ramadan, bulan puasa ini, orang tidur pun dikira sebagai ibadat utama di sisi Allah. Itu kalau tuan-tuan sekarang sedang mendengar syarahan, tidur, tak ada masalah. Tak ada masalah. Naumu sa'im ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu dikira ibadat. Sumtuh tasbih. Diamnya itu dikira tasbih. Itu kalau orang tidur bulan Ramadan, insya-Allah dikira ibadah. Mungkin ada yang pernah dengar ada ustaz-ustaz yang berpesan jangan banyak tidur bulan puasa, dikhawatiri boleh membatalkan puasa dan macam-macam. Tidak. Tidur bulan Ramadan siang hari tidak membatalkan puasa. Kecuali tuan-tuan tidur start daripada hari ni, hari Jumaat, bangun raya ketiga esok. Itu barulah batal lah. Baru batal dia punya puasa dia. Ini as-siyam. Kalau al-qiyam. Al-qiyam ini, al-qiyam ini qiyamul lail ataupun tarawih yang kita lakukan. Jangan ditinggalkan. Iaitu orang yang qiyam sehingga diberi lesen oleh Nabi, dibenarkan ihtisaban. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban. Siapa-siapa yang membangunkan Ramadan dengan keimanan, dengan kepercayaan, wa ihtisaban. Apa makna ihtisab? Para ulama mengatakan ihtisab ini adalah kita mengira-ngira pahala. Bulan Ramadan boleh ngira-ngira pahala, tak ada masalah. Bulan lain memang itu umum disuruh kita ikhlas. Tapi untuk bulan Ramadan, kita disuruh mengira-ngira pahala. Hari ni pergi masjid, sembahyang subuh, sah ke berapa. Okay. Dia bolehlah teka-teka saja. Dan tidak salah mengejar fadailul a'mal. Fadilat daripada beberapa amalan. Tidak salah. Sebab sabit dengan hadis yang kita sebut tadi, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah akan ampunkan segala kesalahan-kesalahannya yang lepas. Sebab itu ihtisaban ini, kata Ibn Jauzi, adalah orang yang muhtasiban jazila ajrihi. Orang yang melakukan sesuatu amalan mengharapkan pahala yang melimpah ruah. Itu maksudnya ihtisaban. Ataupun kata Ibn Hajar, ihtisaban ini adalah talabul sawab min Allah. Orang yang mencari pahala pada sisi Allah.
Jadi, tidak salah kita mengejar fadailul a'mal. Fadilat. Boleh untuk memancing gairah beribadah. Ada satu kisah yang dinisbahkan kepada Syekh Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri. Dia ni ulama besar yang telah melahirkan ramai ulama-ulama hebat. Antaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud. Dia semua anak murid dia. Diceritakan Syekh Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri ini pada satu malam dia terlepas solat Isyak di masjid. Kerana rumahnya diziarahi atau dikunjungi oleh tetamu. Dan dalam Islam, memuliakan tetamu itu adalah satu kewajipan, tanda orang beriman. Jadi bila dia terlepas solat Isyak berjemaah kerana melayan tetamu, dia rasa begitu galat sekali. Malam itu, kerana nak mengejar fadilat solat berjemaah, dia solat Isyak sebanyak 27 kali. Ini bermakna ada 108 rakaat Syekh Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri dia sanggup tinggalkan. Dia sanggup semayang Isyak sampai 108 rakaat kerana dia tertinggal melakukan solat Isyak berjemaah bersama jemaah di masjid. Kenapa dia perlu solat sampai 108 kali? Atau 108 rakaat? Nak mengejar fadilat. Sebab itu, meminta fadilat atau mencari fadilat tidak jadi masalah. Khususnya kita berada pada bulan Ramadan. Kita belajar sekarang ini, mendengar ceramah. Ada fadilat dia. Orang yang belajar ni dinaungi malaikat. Jadi membaca itu mendatangkan gairah beribadah. Itu juga yang kedua kata ulama tentang kemuliaan Ramadan tadi. Yang kedua, mim. Mim itu maghfirah, iaitu keampunan Allah kepada orang-orang yang buat maksiat. Sebab itu, Nabi SAW menceritakan bahawa pernah Jibril AS mendoakan kepada orang yang tidak dapat keampunan sepanjang bulan Ramadan sebagai orang yang celaka, kata Nabi. Ini Jibril mendoakan. Iaitu berdasarkan satu riwayat, kata Jabir radhiyallahu anhu, kami para sahabat tengok Nabi naik mimbar nak menyampaikan khutbah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raqal mimbara raqa darajatul ula falamma raqa darajatul ula qal amin thumma raqa thaniyah faqal amin thumma raqa thalithah faqala amin. Kata sahabat, kami pernah mengiring Nabi untuk di masjid dan Nabi masa itu naik tangga mimbar untuk menyampaikan khutbah. Ketika Nabi menaiki mimbar, baginda pijak anak tangga yang pertama, Nabi sebut perkataan amin. Dan bila pijak tangga yang kedua, Nabi sebut lagi amin. Dan bila pijak tangga yang ketiga, Nabi sebut lagi amin. Jadi perbuatan ini menarik perhatian para sahabat. Faqalu ya Rasulullah, sami'na taqul amin salasa marat. Ya Rasulullah, kami dengar Tuhan menyebut amin sebanyak 3 kali. Tapi doanya tak dengar. Apa cerita ya Rasulullah? Qala lamma ruqitu ad-darajatal ula ja'ani Jibril. Nabi bercerita, ketika aku menaiki tangga yang pertama, anak tangga yang pertama, Jibril datang kepadaku dan telah membacakan doa. Apakah doa yang dibacakan oleh Jibril? Syakiya abdun adraka ramadana fansalakha minhu walam yughfar lahu faqultu amin. Maka kata Nabi, Jibril berdoa, celakalah seorang manusia yang diberi peluang bertemu sampai akhir Ramadan, tetapi dia bergraduasi daripada Ramadan tanpa diampunkan segala dosa-dosanya. Dan Nabi menyebut perkataan amin. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sebab itu kita khawatir sepanjang Ramadan yang kita lalui ini, kita tidak isi dengan amal ibadah. Kita menganggap ia sama seperti bulan-bulan lain. Buat pula video-video yang pelik-pelik, suruh orang berjudi dan bagai-bagai. Kita khawatir orang lain molek dapat keampunan sepanjang Ramadan
kita pula dapat cacian, kutukan dan kemurkaan daripada Allah. Sebab itu, orang-orang yang tak dapat keampunan di bulan Ramadan ini adalah orang yang tidak semayang masa bulan Ramadan. Mereka tetap maksiat dalam bulan Ramadan. Mereka melihat benda-benda yang haram dalam bulan Ramadan. Mereka masih lagi mengumpat pada bulan Muharram. Mencaci maki orang pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Mereka tak melakukan apa-apa ibadah. Melainkan menganggap Ramadan ini sama seperti bulan-bulan yang lain. Maka kerana itu dia tak dapat keampunan sepanjang Ramadan. Dan kata Jibril, cilakalah orang ini. Dan Nabi menjawabkan, amin. Itu kemuliaan Ramadan yang kedua. Kemuliaan Ramadan yang ketiga adalah huruf dad, iaitu dhamanun, jaminan Allah kepada orang yang beribadah. Sebab itu pada bulan Ramadan ini banyakkanlah ibadah. Dan ibadat yang paling senang sekali yang boleh dilakukan oleh sesiapa saja tanpa memerlukan kudrat tulang empat kerat, iaitulah amalan bersedekah. Sebab itu kata para sahabat Nabi SAW, dia punya pemurah ketika Ramadan itu lebih laju daripada angin yang bertiup. Nabi ni seorang yang jawad, seorang yang suka belanja orang, tidak sayang duit lah, boleh raikan orang. Tetapi kata para sahabat, ketika tiba bulan Ramadan, Nabi jadi triple extra lagi. Dari segi bersedekah dan membantu. Apa sebab? Kerana sepanjang Ramadan ini, pahala kita adalah dikira berganda-ganda. Kullu hasanati bi'ashri amsaliha ila 700 di'fin illa fi siyam. Fa'innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia pada kebiasaannya, pahalanya antara 10 sehingga 700. Kecuali puasa. Fa'innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa yang dia lakukan tu semata-mata kerana aku. Dan maka aku jugalah yang akan membayar ganjarannya. Itu kata para ulama. Pada hari-hari biasa, bulan Syawal, bulan Zulkaidah, bulan-bulan lain, setiap amalan yang kita buat dibayar 10 kali ganda. Contohnya, tuan-tuan sedekah RM1, di sisi Allah atau malaikat akan catatkan RM10. Kalau bulan Rejab, ni dah lama berlalu lah. Satu amalan kita buat dibayar RM70. Atau 70 kali ganda. 70 ganda. Maksudnya, RM1 yang diberi, 70 markah yang ditulis. Kalau di bulan Sya'ban, yang baru kita berlalu baru-baru ini, Sya'ban pahalanya boleh mencecah 700. Tapi bulan Ramadan ini unlimited. Tak tahu berapa. Cuma ada ulama' yang ngira-ngira 1000. Itu memang ada dalam tangan. Maknanya kita sedekah RM1, dicatatkan oleh malaikat sedekah RM1000. Oh, itu luar biasa sekali. Jadi itu sebab Nabi SAW, dia banyak bersedekah ketika bulan Ramadan. Yang kedua, bulan Ramadan ni juga kenapa perlu banyak bersedekah? Sebab kalau kita belanja orang yang berbuka puasa, segala kebaikan yang dilakukan sepanjang hari akan dapat kepada kita. Man aftara sa'iman kana lahu misli ajrihi. Siapa-siapa yang belanja orang berbuka makan, maka dia akan dapat pahala sama seperti orang yang melakukan. Mana kita sedut semua pahalanya, ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imu syai'ah. Dan pahala yang kita sedut itu pula tidak mengurangkan pahala orang yang dah sedia ada melakukan banyak amal ibadat tersebut. Sebagai contoh, para jemaah misalnya kita nak sama-sama membantu Masjid Muazzam Shah, Bandar Satelit misalnya. Jadinya, caranya salah satu cara kita memberi makan. Iftar Ramadan bagi contoh. Ma'idatul Rahman. Saya percaya masjid dah pun ada dia punya aktiviti. Bayangkanlah orang yang dah ikrar untuk nak beri bantuan untuk berbuka puasa ini. Daripada pagi
Imam-imam, Bilal-Bilal ini daripada pagi dia dah banyak melakukan ibadat. Daripada pukul 4 lebih dia orang dah bangun. Nak siap ke masjid lagi. Kemudian baca Quran, sembahyang subuh berjemaah. Atau hari ni Sabtu Ahad biasa ada kuliah subuh. Sama ada menjadi pemidatonya atau pendengarnya. Kemudian pukul 8 tadi kita sembahyang duha sikit, baca Quran, nak khatamkan Quran. Segala amal ibadat yang dilakukan ini sampailah waktu petang. Tatkala kita belanja saja orang ini berbuka, air seteguk saja, minum saja air, segala pahala yang dikolek daripada pagi tadi semua dapat kepada kita. Ghaira annahu la yanqusu min ajri musyai'ah, tapi tidaklah sedut semua sampai orang tu tak ada pahala, tidak. Tapi itulah fadilat. So itu belanjalah orang berbuka puasa. Memang menjadi amalan para salafus salih zaman dahulu. Mereka akan pastikan ketika berbuka mesti ada orang susah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia tidak pernah berbuka puasa melainkan di meja makannya mesti ada orang-orang miskin, fakir miskin. Ini sifat salafus salih. Itu juga Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dia ni sepanjang bulan Ramadan dia hanya buat 2 perkara saja. Pertama sekali baca Quran, dan yang kedua beri orang miskin makan. Ini amalan dia. Dia ni ulama besar, kelas pengajian banyak, tapi dia tutup semua kelas pengajian dia baca Quran dengan beri orang miskin makan saja. Dia Ibn Syihab Az-Zuhri ni, dia ni Syira at-Tabi'in. Tabi'in junior. Dia tabi'in ni dia ada senior, dia ada junior. Kalau yang senior macam Sa'id bin Musayyib, siapa lagi? Urwah bin Zubair, siapa lagi? Ramailah, ini semua dipanggil tabi'in senior. Kalau tabi'in yang junior ni termasuklah Ibn Syihab Az-Zuhri. Dan ni bukan calon-calon ulama. Dia orang pertama yang membukukan ilmu hadis berdasarkan perintah daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika itu. Jadi dia pun tutup kelas pengajian hanya tumpu kepada membaca Al-Quran sahaja. Begitu juga seorang lagi ulama besar, Hammad bin Abi Sulaiman rahimahullah. Hammad bin Abi Sulaiman ini setiap kali dia nak berbuka, dia akan pastikan ada 500 orang dia belanja untuk berbuka puasa. Imam Hammad bin Abi Sulaiman ini dia guru kepada Imam Abu Hanifah. Selama 18 tahun Imam Abu Hanifah menuntut ilmu dengan beliau khususnya dalam bidang fiqh. Dan Syekh Hammad bin Abi Sulaiman ini juga selepas daripada dia pastikan ada 500 orang miskin makan dengan dia sepanjang Ramadan. Setiap 500 orang ni pula bila tibanya Idul Fitri, dia akan beri tiap-tiap daripada 500 orang ini 100 keping wang perak. Ni duit raya lah, ampau kita panggil. So itu saudara, mari kita jadi orang yang banyak bersedekah. Tanda orang pemurah, banyak beramal, kuat bersedekah. Tahu berpihak pada yang susah. Tahu menolong pada yang rendah. Iman teguh, hati pun pemurah. Ikhlas membantu orang-orang yang lemah. Rajin menolong pada orang-orang yang susah. Mukanya manis, mulutnya peramah. Jangan jadi orang kedekut dan juga tamak. Menolong orang dia tak pernah hendak. Menimbun harta tak agak-agak. Rakyat miskin dia buat tak nampak. Sebab itu sangat mustahak kita ada kepedulian kepada orang-orang yang memerlukan. Itu selesai yang kedua. Kemuliaan Ramadan yang keempat adalah pada huruf alif. Alif ni maknanya ulfah, kecintaan. Ya, kecintaan Allah kepada orang-orang yang, kata para ulama, khusus ayat ni kepada orang yang bertawakal. Tawakal dia berasal daripada kalimat wakala yakilu. Maknanya mewakilkan. Dan daripada kalimat tawakal inilah yang membentuk kalimat wakil. Yang juga dimaksudkan dalam bahasa Arab sebagai pelindung. Dia payah kita nak, bila bahasa Melayu,
Banyak terma-terma agama ini tak berapa tepat. Sebab itu bila kita sebut wakil ini, mana on behalf. Orang yang menjadi, orang yang kita lantik sebagai orang bagi pihak kita. Tetapi dalam Quran, sebagai contoh bila Allah Ta'ala berfirman, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dialah Allah yang atas segala sesuatu, dia menjadi wakil. Itu surah Al-An'am ayat 102. Takkanlah Allah jadi wakil kita, tidak. Wakil ini kata para ulama maknanya adalah pelindung. Pelindung. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala menyebut, wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah Allah itu menjadi wakil. Kalau diterjemahkan secara literal lah. Tapi itu maksudnya sesungguhnya. Dan cukuplah Allah saja tempat kita menyerahkan diri kita. Surah An-Nisa ayat 81. Itu saudara, dari sini kita boleh menyimpulkan bahawa menjadikan Allah sebagai wakil ini bererti kita menyerahkan segala-galanya atau menyerahkan kepadanya segala persoalan hidup. Itu panggil orang tawakal. Sebagai contoh, saya percaya ada di kalangan para pelayar kita, penonton kita, yang pagi tadi skip ataupun terlepas bersahur misalnya. Tidur agak lewat. Semalam, bangun pun dah nak azan, tak sempat nak prepare, akhirnya tak ada lah nak bersahur. Ada yang tak sedar tu bangun-bangun dah pukul 6 atau 6.30. Walaupun kita tak makan pagi tadi, tapi setakat pagi ni, sekarang berapa minit lagi nak pukul 10, kita masih lagi boleh bertahan. Padahal hari biasa sedang-sedang ni dah start kebuluh dah, lapar. Mana nak cari roti bakar apa yang patut. Orang macam ini orang tawakal. Dia tahu pada waktu yang biasa dia tak boleh tahan. Tetapi bila tiba bulan Ramadan, ada satu ketergantungan kepada Allah, dia minta Allah tolong dia. Itu sebab bila kita habis puasa, ketika berbuka kita bacakan doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahim. Kita minta kepada Allah atau kita ikrarkan pada Allah, Allahumma laka sumtu. Ya Allah, aku puasa ni kerana Engkau saja ya Allah. Ni, yang aku puasa ni kerana Engkau saja. Kalaulah puasa ni hanya dikeluarkan dalam bentuk arahan daripada kerajaan, misalnya, semua rakyat diminta supaya berpuasa misalnya. Ataupun arahan puasa ni datangnya daripada general order misalnya, daripada KSU, SUK apa. Saya tak fikir ramai orang akan taat kepada perintah ini. Sebab makan adalah hak asasi manusia. Justru kenapa kita boleh berhenti? Kita berhenti makan sebab kita gantungkan hidup kita pada Allah. Ya Allah, kau jagalah aku sepanjang aku dalam keadaan berpuasa itu. Sebab itu kita confident saja dalam berpuasa ini kerana kita tahu kita akan dijaga oleh Allah. Sebab itu, sentiasalah berdoa kepada Allah. Semoga diberikan hati dan jiwa yang istiqamah. Sebablah antara doa yang diwajibkan dibacakan oleh kita dalam setiap kali sembahyang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu sajalah kami sembah dan hanya kepadamu sajalah kami memohon pertolongan. Surah Al-Fatihah ayat yang keempat. Banyakkanlah berdoa supaya Allah memudahkan. Doalah walaupun pendek, tetapi syaratnya mesti bersungguh-sungguh. Iaitu yakin doa akan dikabulkan oleh Allah. Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabati. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafirin lahin. Nabi berpesan, Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabati. Doalah kepada Allah dalam keadaan kamu confident. Muqinuna. Mu mesti percaya bil ijabati. Doa itu mesti dikabulkan oleh Allah.
Mesti ada kepercayaan. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a. Ketahuilah bahawa Allah tidak akan menerima satu-satu doa yang keluar daripada mulut orang yang hatinya qalbin ghafilin lahin. Orang yang lalai atau tidak bersungguh-sungguh. Ini hadis riwayat At-Tirmizi dan juga Imam Hakim. Ini hadis Hasan. Sebab itu bila minta kepada Allah mesti bersungguh. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Aku takut aku lapar tengah hari ni ya Allah. Tolong aku ya Allah. Bersungguh-sungguh. Jangan, ya Allah, tolong aku. Kalau tak sudi tak apalah. Lain kali lah aku minta. Itu 50-50. Itu syaratnya. Allah sayang betul kepada orang yang bertawakal kepada Allah. Baik, sama. Itu yang keempat. Yang kelima, berkenaan kemuliaan Ramadan ini duduknya pada huruf Nun. Nun ni maknanya nawal. Apa nawal? Anugerah. Hadiah misalnya. Ataupun anugerah Allah kepada orang-orang yang jujur, kata para ulama. Khusus untuk nawal ini adalah orang-orang yang jujur. Saudara, jujur adalah salah satu daripada sifat mahmudah. Jujur ini penyelarasan antara ucapan dengan hati. Dia selarah. Orang tua panggil, orang yang cakap di mulut sama dengan di hati, orang macam ni lurus hati. Mana hati ni ada bengkang-bengkok, ada yang lurus juga, ada yang konar-konar. Lurus hati, jujur, pekerti. Lurus menurut alur patutnya. Lurus mengikut undang adatnya. Menjadi manusia, hati perlu lurus. Iman teguh, budi pun halus. Memikul beban, hatinya tulus. Mengingati rakyat, tidak pernah putus. Saudara, pada pagi ini saya ingin berkongsi dalam kesempatan ringkas pertemuan kita ini bahawa Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi ada menulis satu makalah berkenaan tentang kesan-kesan puasa itu sendiri kepada para puasawan. Sebab kita semua maklum bahawa puasa ini dia adalah satu medan pentarbihan. Dia akan setting balik atau rebootkan balik kita punya jiwa menjadi jiwa orang yang baik-baik. Jadi kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, orang yang terkesan dengan Ramadan ini, nampak dia punya kebaikan yang dibuat dinilai oleh Allah. Pertama sekali dia bila dah selesai daripada ibadah ini, dia merasa jiwa dia lebih bersih. Ataupun dia rasa lebih ikhlas dalam nak melakukan satu-satu kebaikan. Sebab itu Ramadan ni amalan yang penuh dengan keikhlasan. Sebab itu puasa adalah ibadat yang paling ikhlas di dunia. Sebab puasa ni payah diukur dan payah nak di-show off-kan. Itu payah betul. Macam semayang, orang boleh ukur. Ustaz, Pak Haji tu semayang, nampak dia khusyuk tu, ahli surga dia tu. Kenapa kita boleh nilai semayangnya boleh menyebabkan dia masuk surga? Sebab kita tengok dari segi ibadatnya, misalnya kita tu, dia tu khusyuk. Apa tandanya? Muka berkerut-kerut. Oh, kita kata biasa orang muka berkerut ni khusyuk lah. Penilaian kita. Ada macam tengok, Ustaz, tengok kat tiang. Bodoh ni, semayang lebih kurang. Pahala benda dapat. Macam mana kita ada barometer ukuran? Sebab kita tengok dia gelisah. Duduk tak diam, kejap tengok jam. Kejap orang buka telefon. Sambil semayang. Artinya boleh diukur. Sama jugalah macam kita bayar zakat fitrah. Yang kita di Pahang, seluruh negeri Pahang, kita bayar RM7. Kita lah negeri yang masih lagi belum membeza-bezakan antara nilai-nilai ataupun rate-rate yang ada ini. Macam di negeri-negeri lain, di negara kita, mereka dah mula buat perbezaan. Ada resit fitrah yang RM7, ada resit fitrah yang RM5 ada yang buat RM21, dia beza-bezakan ikut beras apa yang kita makan. Jadi kita umumnya bayar RM7 sajalah zakat fitrah. Tapi ada orang boleh ukur, Ustaz. Pak Haji tu bagus betul lah, pemurah dia. Apa hal? Dia kalau bayar zakat fitrah untuk dia, isteri dia, anak dia,
Nanti kalau balance, dia keep the change saja. Baik dia ni Ustaz. Jadi orang ada ukuran. Ustaz, orang tu kedekut Ustaz, dia bayar zakat adalah dia seorang, isteri dia suruh bayar sendiri. Lepas tu pula balance dia tunggu sampai cerah. Amil tu pergi mencari. Jadi orang membawang tu ada sebab orang ada penilaian. Haji pun sama. Ustaz, dia punya haji mabrur Ustaz. Apa sebab pula? Oh, dia punya tawaf. Takut kita menengok. Dia masa melontar jamrah Ustaz, dia angkat batu habis dia sumpah seranah setan. Bismillah. Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim lisyayatin. Oh, dia punya cara baling tu begitu dramatik sekali. Maknanya semangat dia nak buat haji. Artinya ada ukuran. Tapi puasa saudara-saudari, apa ukuran? Apa ukuran puasa? Bahkan percaya atau tidak, tiap-tiap hari kita berjumpa orang di luar, di masjid, di mana saja. Jangan heran, ada di antara orang yang kita jumpa tu tak puasa. Ada. Yang kita kerja di pejabat, ramai-ramai. Ramai-ramai itu ada yang tidak puasa. Tapi adakah kita kenal? Kita tak kenal. Sebab tidak ada ukuran. Adakah kita boleh kata, Ustaz, puasa dia hebat? Kenapa pula? Oh, 10 minit sekali, beludah. Adakah itu barometer indikator untuk mengatakan orang itu hebat dalam puasa? Tidak ada. Sebab puasa ni ibadat tidak melakukan apa-apa. Dia bukan melakukan sesuatu. Dia meninggalkan. Tidak melakukan apa-apa. Sebab itu puasa inilah, kata para ulama, adalah ibadah yang paling hebat sekali yang bertujuan untuk develop sifat ikhlas di dalam diri seorang manusia. Sebab itu, pada kesempatan Ramadan tahun ini, saya mengajak diri saya dan tuan-tuan sekalian. Ayuh kita angkat kedudukan puasa kita ke level orang puasa khususil khusus. Orang yang betul-betul puasa memang niat kerana Allah. Ini level first class. Saya selalu mengumpamakan puasa ini dia macam naik kapal terbang. Ada orang yang economy class, ada orang yang business class, ada orang yang first class. Sebab itu kata Ibn Qunamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, dia membagikan puasa ni kepada 3 level. Pertama, saumul umum. Saumul umum ni puasa fahuwal kaful batni wal farji an qada'i syahwah. Orang yang meninggalkan makan, minum dan benda-benda yang boleh merosakkan puasa dia. Contoh, tak menjaga nafsu syahwat. Ini bagus, tetapi dia baru level yang bawah. Dia ada yang lagi bagus, ini level business class lah. Dia panggil puasa saumul khusus. Fahuwa kafun nazar, wal lisan, wal yad, wal rijli, wal sama', wal basar, wasailul jawaril al-asam. Orang yang puasa khusus, saumul khusus ini adalah orang yang bukan sekadar jaga makan, tapi dia mula menjaga dari segi kafun nazar, jaga mata, jaga mulut, jaga kaki, jaga tangan. Dia bukannya concern tentang apa yang nak masuk ke mulut lagi dah. Dia dah start jaga mata dia dan anggota panca indera dia yang lain. Tapi itu baru business class. Yang level paling tinggi sekali, saumul khususil khusus. Ni first class. Saumul qalbil anil himamid daniyah wal afkar mubaidati anillah wal kafu wa ammas siwah. Kata para ulama, saumul khususil khusus ini, dia puasa hati daripada cita-cita remeh. Dia meninggalkan segala-galanya kecuali Allah. Orang macam ini, dia dah sampai peringkat puasa, kerana begitu ikhlas sangat dia puasa. Sampai dia dah tak tahu nak makan apa. Mungkin ibu-ibu, puan-puan ada pengalaman begini. Suami kita tanya nak makan apa, berbuka nanti. Buatlah apa-apa. Kawan semua boleh. Tak ada hal. Dia tak ada nak fikir saumul qalbi. Dia dah puasa hati. Dia dah tak ada kehendak yang remeh. Macam kita kan, macam-macam kehendak nak berbuka ni. Nak itu, nak ini. Nak makan keknya, nak makan dessert. Macam-macam kehendak. Maka orang macam ni puasanya itu, dia puasa orang awam saja. Dia kalau puasa orang-orang yang saumul khusus, they enjoy the process. Dia seronok dengan puasa itu sendiri.
Dia sama macam orang tengok bola lah. Orang kalau minat bola, dia akan seronok menengok proses perlawanan bola. Mana bukan nak tahu result saja. Macam ada orang, dia ni jenis minat bola, tapi minat jadi-jadian saja. Jadi, dia tak kisah tak tengok pukul 2, 3 pagi. Sebab bagi dia yang penting result. Nanti lepas subuh kan dia buka lah berapa Chelsea, berapa Manchester, berapa. Dia nak tahu itu saja. Tapi bagi orang yang enjoy the process, dia enjoy dengan proses puasa itu, dia rasa seronok. Dia bukan nak result, tapi dia seronok dengan proses. Dia dah jadi ikhlas, lantak lah. Bagi contoh lah, katalah kita di Masjid Muazzam misalnya, kita anjurkan perlawanan bola sepak lawan Real Madrid. Contoh, Real Madrid. Lawan-lawan di padang di Muazzam, di Ten ke mana-mana, pasukan masjid kalah 16-0. Kecewa ke tidak? Tidak kecewa. Kenapakah tidak kecewa? Tidak kecewa kerana kita puas hati kita berlawan dengan pasukan besar. Kebetulan pula kita punya penyerang ada hampir berjaya skor gol. Dia berjaya gelecek Karim Benzema. Dia berjaya ayamkan Sergio Ramos. Kemudian dia tendang sekuat-kuat hati nak menewaskan Keylor Navas. Keeper Real Madrid. Tapi kena tiang pula. Adakah dia kecewa? Tidak. Kerana dia dah sampai makam ikhlas memain bola bukan kena result lagi dah. Dia dah enjoy dengan permainan bola sepak itu. Lawan Real Madrid bukan senang. Nanti sampai dah tua-tua dia akan share pula dengan anak cucu. Aki dulu main bola. Lawan dengan Real Madrid. Aki tenang-tenang kena tiang. Tak gol pula dah. Gelak je. Tak ada rasa kehilangan, kekalahan. Tak. Sebab success is a journey. Not a destination. The doing is often more important than the outcome. Ada masanya kejayaan ini dia bukannya diukur daripada ke mana kita nak sampai. Tapi perjalanan itu yang menjadikan dia seronok. Sebab itu orang kalau dah sampai makam khususil khusus, solat tarawih ini walaupun dilakukan 200 rakaat sekalipun, dia orang okey. Kerana they enjoy the process. Dia seronok. Tapi kalau orang yang tidak seronok dengan ibadah, dia merasa begitu beban sekali untuk melakukan ibadat tersebut. Selesai. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Yusuf Al-Qardawi, kesan Ramadan positif pada kita adalah kendurnya gelora seksual dan juga datang kegairahan untuk beribadah. Bab ini saya ingat kita akan tangguhkan pada pertemuan yang lain kerana dalam membicarakan tentang nafsu ini begitu panjang sekali huraiannya. Jadi saya kira untuk edisi kita kali ini, kita berhenti dulu setakat pada kesempatan kali ini. InsyaAllah pada masa yang akan datang, kita akan sambung lagi membicarakan tentang persoalan kesan positif Ramadan kepada kita. Sekadar itu, sembang-sembang pada kesempatan pagi ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran dan juga perhatian tuan-tuan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Dan mudah-mudahan kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadahkan tangan berdoa. Moga Allah Ta'ala memelihara kita, memelihara tanah air kita daripada wabak ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma arzuq balana Pahang Darul Ma'mur khosatan wa sairul biladil muslimin amatan as-sakha wan nama wal rakha wa fadha bihifzika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam wa na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya kafi ya syafi ya wafi ya mid ya majid. ارفع عنا كل تعب شديد واكفنا من الحد والحديد والمرض الشديد واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأحصنا بذل عزتي
واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عن ولاية Pahang Darul Ma'mur ومعظم شاه وماليزيا وسائر البلاد المسلمين هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekadar itu, ingat, tingkatkan ibadah. Kurangkan juadah. Banyakkan sedekah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.